Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama mengkaji ataupun sama-sama menelaah ataupun sama-sama mengulang kaji pelajaran kita dalam bab tafsir tingkatan 4 dalam subjek Usuluddin. Kali ini pada pelajaran yang ke-8, yang bertajuk Ar-Rashwah. Okay, iaitu rasuah. So kalau kita dengar perkataan rasuah ni, kita tahu bahawa sebenarnya rasuah ni adalah haram di sisi Islam dan sangat-sangat ditegah sehingga diperbincangkan di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan ayat berkenaan dengan rasuah ini di dalam Al-Quran yang kita akan bincangkan sekejap lagi. Rasuah dengan kata lainnya makan suap, apa lagi nak kata, sogokan, bolehlah didefinisikan sebagai rasuah. Nak senang ceritalah. So bahayanya rasuah ni kalau mengikut kita di Malaysia ni, sehingga kan ada satu agensi iaitu wujudnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah nak menghindarkan ataupun Suruhanjaya ni menyiasat orang-orang yang terlibat dalam gejala rasuah. Dan kita banyaklah, sama ada rasuah tu daripada sudut kecilan ataupun secara besar-besaran. Maksudnya kes rasuah ni ada yang sehinggakan kes yang berprofil tinggi lah daripada sudut mahkamahnya. Okey, dari sudut kehakimannya. Okey, kita teruskan. Kita tengok kepada ayat dia daripada surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yang bermaksud, dan janganlah sebahagian daripada kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dengan jalan yang salah. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan yang berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Okay. Ini kita akan bincangkan berkenaan dengan ayat 188 ni. Okay, sebelum kita pergi kepada syarahul ayat, kita tengok dulu beberapa ma'anil kalimat ataupun perbendaharaan kata yang terpilih, ataupun kita panggil perkataan seertilah yang dibincangkan, yang terdapat dalam ayat 188 tadi tu. Okey, yang pertama, wala ta'kulu wala ta'khuzu, iaitu jangan mengambil. Yang kedua, bil batil khilaful haq, bil batil khilaful haq, iaitu khilaf ataupun jalan yang salah, bukan hak. Batil tu bukan hak. Yang kedua. Yang ketiga, watud'lu tudfa'u, janganlah memberi. Yang keempat, fariqan qat'atun, sebahagian. Dan yang kelima, bil ism, iaitu bin zambi, berdosa ataupun perbuatan dosa. Okey, kita teruskan perbincangan kita ni
berkaitan dengan syarahul ayat ijmalan, huraian ayat ini secara ringkas, yang ayat yang kita bacakan tadi, ayat 188 surah Al-Baqarah, yang mana syarahul ayatnya ataupun keterangan ringkas berkenaan dengan ayat ni ialah yang pertama, nahanallah subhanahu wa ta'ala, salah kat situ, bukan sallallahu alaihi wasallam, nahanallahu subhanahu wa ta'ala an na'kula amwalan nas bil batil. Untuk nota ni awak boleh ubah baliklah. Saya tersilap situ. Nahanallahu an na'kula amwalan nas bil batil, iaitu Allah melarang kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah haramkan kita makan harta yang bukan hak milik kita. Bila bukan hak milik kita, maksudnya hak orang lain secara batil, secara salah. Kita dapatkan harta orang dengan cara yang salah. Yang kedua, an alla nalki bil amwal ilal hukam rushwatun linatusilu biha ila ghardana, iaitu tidak boleh memberikan harta kepada pemerintah sebagai rasuah untuk mencapai matlamat kita. Kita tidak boleh nak memberi apa-apa sogokan, apa-apa juga jenis rasuah kepada orang yang pihak berwajib untuk kita dapatkan sesuatu, untuk mencapai matlamat kita. Macam contoh nak dapatkan projek, bagi dulu duit sikit, suruh orang tu, orang yang berwajib tu luluskan projek tu untuk kita. Kita sepatutnya projek tu dapat kerana proposal yang dibentangkan. Kalau proposal kita elok, boleh diterima, maka dialah yang layak untuk sesuatu projek tu. Tapi dengan jalan yang lain, dengan jalan rasuah ni, kata tuan tak payahlah bagi kat orang tu rasuah, tak payahlah bagi dekat orang tu projek ni, tuan bagi kat saya bagi imbuhan dekat tuan sikit. Imbuhan juga dipanggil rasuah. Apa-apa sahaja bentuk pemberian untuk mendapatkan sesuatu benda. Dan kita kena sedar bahawa matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat kita nak dapatkan satu projek. Cara dia dengan cara merasuah itu tidak betul. Kemudian yang ketiga, insyu ar-rashwah fil ummati tu'attilul adla fil qada'i, iaitu sesungguhnya tersebarnya rasuah dalam masyarakat ini merosakkan keadilan dalam menentukan hukum. Tersebarnya rasuah dalam masyarakat merosakkan keadilan dalam menentukan hukum. Maksudnya, bila tersebarnya rasuah ni, dia boleh merosakkan keadilan. Maksudnya tak adil lah. Benda yang sepatutnya kita dapatkan secara telus, tapi kita boleh dapatkan macam contoh projek tadi tu dengan cara kita memberi rasuah. Dengan cara rasuah. So, benda tu tak adil dalam kehakiman. Dia dapat kerana mungkin dia ada duit, dia dapat. So, kat sini wujudnya money is king. Siapa yang ada duit, dialah yang akan dapat sesuatu projek tu. Orang syarikat kecil, orang yang baru menapak untuk sesuatu projek tu tak dapatlah. Dan yang berapa dah ni? Yang keempat, haramu ala muslim an ya'kulu malin akhihil muslim birrashwah. Dan ayat ini juga menerangkan tentang haramnya bagi setiap Muslim memakan harta saudaranya dengan cara rasuah. Dan yang kelima,
Okay, yang kelima, izan tasharat ar-rashwah fi ummati adabiha ila ad-da'fi wat-ta'adi wat-tabaghut. Wat-tabaghut, iaitu apabila tersebarnya rasuah dalam masyarakat akan membawa kepada kelemahan, permusuhan dan kebencian. Okey, betul lah. Bila tersebarnya rasuah dalam masyarakat, maka akan wujudlah kelemahan. Wujudlah kelemahan dalam sistem pentadbiran. Wujudnya ketidakadilan dalam sesuatu transaksi ataupun wujudnya permusuhan. Mesti orang yang tak dapat, contoh kita main projek je lah kan. Okay, mudah nak faham. So, orang yang dah bersungguh-sungguh siapkan proposal untuk dapatkan sesuatu projek tu, okay, akhirnya dia tak dapat disebabkan oleh orang lain yang bagi sogokan. Orang lain yang bagi rasuah kepada uh, pihak yang berwajib. Maksudnya pihak berwajib tadi tu, macam mana yang kita terangkan tadi, orang yang boleh meluluskan sesuatu projek nak bagi tender tu dekat siapa? Nak bagi projek tu dekat siapa? So, katalah si A dengan si B. Si B ni, dia bagi dengan cara yang elok. Bagi proposal, bentangkan. Okay, kalau dia ambil ni, sebut harga dia macam ni. Okay, untuk siapkan projek ni berapa tahun. Dengan sebut harga dengan bermacam-macam lah. Yang dia apa, bagi tahu. Dia dah present. Tapi datang si A, syarikat A ni, dia pun kata, tak apa tuan, tuan bagi, kalau tuan luluskan bagi projek ni kat saya bagi tuan 500,000. Okay. Yang tuan tu pun tadi pun tanpa segan silu dia kata, awak cuba rasuah saya je. Tapi janganlah cakap kuat-kuat. Macam tu. Dia pun terima. So projek tu dapat dekat si A, katakanlah macam tu kan. Okey. Kemudian kita tengok ta'rif ar-rushwah wa hukmuha, iaitu apa yang dimaksudkan dengan rasuah dan apa hukumnya. Okey, rasuah daripada sudut lughah, daripada sudut bahasa, aslun kalimatur rushwah, aslun kalimatu ar-rishwah min fi'lis sulasi rasya wa rasya. Iaitu asalnya perkataan rasuah ni adalah daripada fi'il sulasi. Kita belajar dalam nahwu kan, fi'il sulasi, fi'il rubai, fi'il khumasi. Okey, daripada perkataan rasya wa rasya. Okey, kemudian daripada sudut istilah, ma yu'ta li ibtali haqqin aw li ihqaqil batil, iaitu maksud dia sesuatu yang diberi bagi membatalkan hak orang lain untuk mencapai kebatilan. Macam tadi itulah, sesuatu sogokan yang kita berikan untuk menghalang hak orang lain. Kita bagi sogokan nak halang orang lain daripada dapatkan sesuatu perkara. Okay, kemudian hukumnya, hukmuha haramul Islam ar-rishwah tahriman qati'an jaziman. Iaitu Islam mengharamkan rasuah dengan haram yang pasti. Tak ada perbincangan, tak ada khilaf. Kata rasuah ni, mazhab mana pun akan kata perkara tu adalah haram. Okey, seterusnya. Apa pula? Okey, anwa'ur rushwah. Okey, ni jenis-jenis rasuah. Okay, yang pertama, nampak keluar. Ar-rushwah li'ibtali haqqin atau ihqaqul batil, iaitu rasuah yang membatalkan hak orang lain. Okay, rasuah yang kedua, kita tengok. Ar-rushwah lil husul 'alal haqqin, rasuah untuk mencapai ataupun mendapatkan hak. Okay, yang pertama tadi tu
Rasuah untuk seseorang memberi rasuah untuk membatalkan hak orang lain supaya orang lain tak dapat apa yang dia nak tu, tak ada apa kita kata, tak ada perlawanan ataupun tak ada persaingan. So bila ada persaingan dalam menentukan sesuatu, nak sampai ke matlamat tu, nak capai satu matlamat, bila ada persaingan maka dia bagi sogokan, bagi rasuah, so dia dapat yang tu, menghalang hak orang lain. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ar-rashwah lil husulil alal hakin. Rasuah yang mencapai atau rasuah untuk mencapai atau mendapatkan hak. Tak ada persaingan pun, dia seorang je, tapi sebelum timbul persaingan, dia awal lagi dia dah bagi rasuah supaya dia dapat sesuatu. Okay. Kemudian yang ketiga, ar-rashwah lidaf'id dururi waz-zalam, iaitu rasuah bagi menolak kemudaratan dan kezaliman. Yang ni dia tak nak terjadi sesuatu ataupun tak nak rahsia terbongkar mungkin, dia pun bagi sogokan. Buat contohnya kalau seseorang tu buat jenayah, dia pun takut apa yang dia buat ni terkantoi, dia pun bagilah sogokan untuk menutup kerja ataupun untuk menutup jenayah yang dia lakukan. Itu sebagai contohnya lah. Okey, seterusnya rasuah apa lagi? Ar-rashwah lidaf'id daruri waz-zalam. Okey, rasuah untuk mencapai kezaliman. Okey, yang tadi tu tak tekan pula slide. Okey, kemudian rasuah yang terakhir, ar-rashwah lil husuli alal mansabin au amalin, rasuah untuk mendapatkan jawatan ataupun kerja. Ni pun satu hal juga rasuah. Bagi sogokan untuk mendapatkan sesuatu jawatan. Bagilah saya ketua pengarah ni kan. Kalau saya dapat jawatan ni, tuan akan dapat sekian-sekian habuan dia. Macam tu. Okay. So next. Apa pula? Sururir rashwah. Keburukan ataupun kejahatan apabila berlakunya rasuah. Okay, yang pertama, fasadu manhajul hukmi fil ummah, iaitu rosaknya sistem pemerintahan dalam masyarakat. So, bila terjadi rasuah, rosaklah sistem pemerintahan. Maksudnya, pemerintahan tu tak teluslah. Orang yang sepatutnya dapat, tak dapat. Orang yang dapat sesuatu projek itu dengan cara yang tidak beramanah dan tidak ikut prosedur, okay, dia dapat dengan cara pintu belakang dengan bagi sogokan. Okay. Yang kedua, apa yang keburukan ataupun kejahatan rasuah ni? Okay. Faqada nusiqqah lada mujtama'i fil hukmi, iaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. So orang yang teraniaya ni akan hilanglah kepercayaan dia kepada pemerintah ataupun pihak berwajib, yang orang yang melakukan amalan rasuah ni lah. So masyarakat akan hilang kepercayaan terhadap dia ataupun terhadap sesuatu agensi. Okay. Macam kita sekarang pun kadang-kadang kalau isu kerja tu sengaja dah ada dah ada calon. Calon tu dah bagi rasuah kat dia, tapi sesuatu pusat tu dia dah keluarkan iklan jawatan kosong. Bila orang pergi minta tak dapat. Rupanya dah ada orang yang merasuah untuk dapatkan satu jawatan. So itu sangat tidak teluslah. Okey, kemudian yang ketiga, intisyarur ruhil naf'iyyati wal madiyyati fil mujtama'.
Okey. Iaitu berleluasanya semangat mengambil kesempatan atau manfaat dalam kebendaan dalam masyarakat dan kebendaan dalam masyarakat. So bila terzahirnya amalan rasuah ni, bila berleluasanya benda ni, ramai orang yang akan ambil kesempatan. Maksudnya orang yang kaya akan terus kaya lah. Sebab dia ada duit nak bagi rasuah. Dia ada harta nak bagi rasuah. Orang yang tak ada harta ataupun syarikat-syarikat kecil ataupun orang yang dhaif ni tak dapatlah sesuatu perkara yang boleh memanfaatkan diri dia. Tak dapat kerja yang elok, tak dapat projek yang bagus untuk meneruskan kelangsungan hidup. Okey. Ramai orang yang akan ambil kesempatan. Okey, seterusnya i'ta'ul fursah likulli batilin limadi fi abatiluhu, iaitu memberi peluang kepada setiap kebatilan melampaui batasnya. Okey, kita buka sesuatu kebatilan, sesuatu kejahatan, sesuatu perbuatan dosa yang melampaui batas. Disebabkan rasuah adanya unsur penipuan, disebabkan rasuah wujudnya kebencian, wujudnya sifat tidak percaya, wujudnya tak ada sifat husnuzon tu dah hilang lah. Kemudian wujudnya pergaduhan, perbalahan dan persengketaan. Okey, dan yang ke berapa ni? Yang kelima, wuqu'il firqah wasyahna'i wattaqatu'u fil mujtami'. Berlakunya perpecahan atau berselerak dan terputus hubungan dalam masyarakat. Okey. Syarikat-syarikat yang bersaing untuk dapatkan projek tadi tu akan jadi bermusuhlah sepanjang dia jadi dalam musuh bisnes dan sebagainya. Itu kalau sudut syarikat yang buat rasuah. Kalau dari sudut individu pula dia macam itulah. Dia bukan menambah kawan tapi dia menambah musuh. Okey. Dan yang terakhir, ma yustafadu minal ayat yahtamul Quran bitahzir min jarimatir rashwah. Itu Al-Quran menitik beratkan dengan memberi amaran tentang jenayah rasuah. Okay. So Al-Quran ataupun Allah Subhanahu Wa Taala sangat menitik beratkan dengan memberi amaran tentang kejahatan ataupun jenayah rasuah ni tidak boleh berlaku dalam masyarakat kita. Allah dah bagi warning awal-awal lagi. Okey, yang kedua, aklu malil muslim an tariqur rashwah haramun. Memakan harta orang muslim dengan cara rasuah adalah haram. Yang ketiga, hurmatul rashwah li'annaha tumkinul hakim 'alal hukmi bighairi haqqin. Rasuah diharamkan kerana ianya membolehkan pemerintah memerintah dengan cara yang tidak sempurna, dengan cara yang bukan hak, dengan cara yang batil. Dan yang keempat, pengajaran daripada ayat ni yang kita boleh ambil adalah ar-rashwah ya al-mu'ulil ladzi yahdamul adli minal mahakim. Rasuah ialah sogokan yang meruntuhkan keadilan dalam pemerintahan. Okay. Dan seperti yang kita tahu, rasuah ni dia ada rukun, kata-kata rukun dah, ataupun dia melibatkan tiga tiga rukun lah. Yang pertama ar-rashi, orang yang memberi rasuah. Yang kedua al-murtashi, orang yang menerima rasuah. Dan yang ketiga ar-raish, iaitu orang tengah, perantaraan. Okay. Dan ketiga-tiga ni
Allah kata ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah, dua-duanya dalam neraka. So, sama-samalah kita hindarkan amalan rasuah ni dalam diri kita. Mungkin kalau tak terjadi pada hari ini pun, akan datang nanti. Kita akan menempuh segala cabaran. Kalau awak sebagai seorang pelajar, mungkin sekarang ni tak timbul lah isu rasuah kan. Tapi mungkin ada berlaku, cuma dia tak berlaku pada zaman di alam persekolahan ni lah. Sebab kalau kita kata alam persekolahan ni mungkin awak belajar dengan guru awak, kemudian awak menduduki peperiksaan, kemudian kertas exam awak tu cikgu lain yang tanda. Mungkin tak timbul lah isu rasuah. Tapi awak kena beringat, kalau dah masuk universiti nanti, takut-takut, sebab dekat universiti awak kena faham, orang yang mengajar pensyarah awak tu, dia juga yang menentukan silibus, dia juga yang menentukan soalan exam, dan dia juga yang beri markah. So, awak pun kata nak senang cerita, nak senang kerja, macam ni lah aku pergilah. Mentang-mentang mungkin kita ni sedikit berada, sedikit ada duit ke apa ke. Tak apalah. Contohnya, Prof, saya bagi beberapa apa, kalau ada duit katalah 10,000 ke berapa ke, saya bagi 10,000 ni, Prof tolong luluskan saya punya paper exam. Contoh, itu contoh. Mungkin juga boleh berlaku. So, macam-macam lagi lah nak tempuh alam pekerjaan dan sebagainya nanti. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada amalan rasuah ni. Dan saya rasa sekadar itu saja untuk perkongsian pada kali ini. Saya mohon maaf sekiranya berlaku ketidakkelancaran saya dalam membincangkan tajuk ni, dan semoga apa yang kita bincangkan kali ini akan memberi manfaat untuk diri saya sendiri dan untuk anda semua. Dan kalaulah sekiranya saya ada apa-apa yang boleh sebagai penambahbaikan, boleh tinggalkan komen dekat bawah lah. Okay, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa di pelajaran yang akan datang pula.